Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengubah wajah kesihatan lelaki antara matlamat kempen November 2022. Kempen yang diadakan setiap tahun itu diharap dapat memulakan perbincangan mengenai masalah kesihatan lelaki dan mendorong mereka untuk bersuara. Pagi kemarin diadakan majlis pelancaran kempen November 2022 di Pantai Jerudong Specialist Centre PJSC. Pelancarannya disempurnakan oleh Dr. Haji Mazrul Adimin bin Haji Besar, Pengarah Eksekutif PJSC. Sepanjang bulan kesedaran November, beberapa acara diadakan, antaranya 24 Days November Run Challenge yang dibukakan kepada orang ramai. Kempen juga mendapat sokongan dari beberapa buah syarikat. Kempen November diperkenalkan sebagai sokongan kepada bapa, abang, anak dan rakan lelaki untuk meningkatkan kesedaran tentang isu-isu kesihatan lelaki. Mula diperkenalkan pada tahun 2003, kempen berkenaan pada mulanya hanya untuk meningkatkan kesedaran terhadap kanser prostat. Sempena kempen November yang diuraikan pada setiap bulan November, kesedaran terhadap isu-isu kesihatan lelaki diketengahkan menerusi laporan Haji Azizi Ahmad. Tahun ini, kempen November juga menekankan mengenai kesedaran kanser testis dan kesihatan mental. Di seluruh dunia, kanser kolektoral merupakan kanser ketiga tertinggi yang dicatatkan di kalangan lelaki. Manakala menurut Dr. Lu Shir Kiong, konsultan perubatan onkologi Pantai Jerudong Specialist Centre PJSC, kanser kolektoral mencatatkan kes tertinggi di kalangan lelaki di negara ini. In Brunei Darussalam, the commonest cancer in men is colorectal cancer, followed by lung cancer and prostate cancer. Over the last 10 years, Brunei recorded about 820 colorectal cancer cases, about 620 lung cancer cases, and about 450 prostate cancer cases. And the incidence for prostate cancer is highest for those aged 55 and above, whereas for testicular cancer is for those aged between 15 to 35 years old. Perkataan November itu sendiri adalah campuran perkataan mustache atau misai dan bulan November. Di negara ini, kempen berkenaan diraikan sejak tahun 2020. And during the month of November, the men would attempt to try to grow out a mustache for the whole month. And this is trying to give support to show solidarity and recognition of men's health. Globally, there are also multiple charity events hoping to raise funds for clinical research as well as awareness campaign so that in order to reduce the number of preventable deaths in men. Kempen November bukan semata-mata bulan untuk menghias diri dengan bermisai dan jambang, tapi budaya simbolik dalam menyokong kempen kesedaran kesihatan lelaki. Haji Azizi Ahmad melaporkan untuk Berita RTV. Usaha negara Brunei Darussalam untuk mengukuhkan ekosistem penjagaan kesihatan negara mendapat rangsangan dengan penubuhan Intelligence Hub Kementerian Kesihatan. Terletak di kampus EVIT Jerudong, hub berkenaan menempatkan unit kecerdasan dan respons epidemik bahagian kawalan penyakit. Unit kecerdasan dan respons epidemik berperanan sebagai pusat pengawasan memantau penularan penyakit. We do surveillance for the infectious diseases and especially on the four diseases which are the influenza,
We also conduct investigations for any case being reported, including any outbreak investigations. So we will form a rapid response team to conduct the investigations. So we also conduct other like tabletop exercises. We have regular exercise with WHO as well via online, and we also do a lot of research. Dalam usaha memperkukuh lagi sistem kesihatan, Kementerian Kesihatan dan IVET Teknologi menandatangani Memorandum Persefahaman MOU dengan Universiti Kebangsaan Singapura. Sekolah Kesihatan Awam Sao Swee Hock merangkumi 3 bidang utama. The first area is in terms of health system strengthening to build the research infrastructure and ecosystem to conduct policy-relevant research. Yeah. The second area is in the joint organization of academic and scientific activities. And the third area is on the capacity building and joint research and development activities to try and build capacity within the public health system to prepare for future pandemics and to counter threats to public health. Penubuhan Intelligence Hub merupakan pencapaian baharu dalam hubungan antara Kementerian Kesihatan dan IVET Teknologi. We provide actionable insights for meaningful impact in terms of policy making and clinical outcome. And the Ministry of Health is able to leverage the insight to drive the digital transformation of the Brunei healthcare system. The event is the latest milestone in our relationship, and we look forward to further growing our partnership in our shared mission to improve Bruneians' health. Status harian normal baharu COVID-19, 4 kes berada dalam kategori 4 iaitu memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan maklumkan 473 kes dilaporkan sembuh. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun 86.3%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin 61.7%. Dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin 78.6%. Hub Tenaga Brunei Dermaga Diraja berpotensi menjadi hub sumber pengetahuan industri minyak dan gas dan platform bagi kegiatan kesenian ke arah mendukung pembangunan industri kreatif di negara ini. Sejak dibuka hampir 2 minggu lalu, hub berkenaan menerima kunjungan melebihi 2,800 pengunjung. Dengan lokasi strategik di ibu negara, Hub Tenaga Brunei Dermaga Diraja menempatkan pameran kekal syarikat Brunei Shell Joint Venture BSJV di Galeri 1, 2 dan 3. Bertimbangkan masa lalu kita menjejaki masa, galeri ini antara lain memaparkan sejarah dan cara hidup di negara ini sebelum penemuan minyak dan gas. Tani lebih dapat mendalami sejarah Brunei lah, dari mana oil and gas ini, apa fungsinya, and it's very good. Alhamdulillah, adanya kawasan ini, tempat ini, tani boleh tahu sejarah Brunei, oil and gas Brunei. Wawa kami tidak tahu about pasal oil ni kan dari mana apa. So yang galeria ni banyak membantu untuk kami mempelajari lah yang lebih dalam. Hub ini dibukakan bagi kunjungan orang ramai pada setiap hari Sabtu hingga Khamis bermula pukul 9 pagi hingga 4.30 petang dan ditutup pada setiap hari Jumaat. Menderma darah merupakan salah satu amalan mulia dalam Islam dan baik daripada aspek kesihatan. Kemarin Pusat Pendermaan Darah Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha menerusi Jabatan Perkhidmatan Makmal dan Borneo Kopitiam menganjurkan bersama kempen derma darah. Kempen berlangsung di restoran dan catering Borneo Kopitiam Gadong. Lebih 100 pain darah berjaya dikumpul semasa kempen yang diadakan kali kedua di restoran berkenaan
yang antara lain sebahagian daripada inisiatif penglibatan komuniti syarikat. Ia juga bangkit menggalakkan penyertaan orang ramai serta pekerja syarikat selain meningkatkan kesedaran mengenai kepentingan menderma darah. Pendaftaran haji bagi tahun 1444 Hijrah 2023 Masihi akan dibuka pada hari Sabtu 5 November 2022. Kementerian Halih wal Gama menerusi Jabatan Urusan Haji dalam siaran medianya maklumkan tarikh tutup pendaftaran ialah pada hari Sabtu 4 Februari 2023. Orang ramai yang berhasrat untuk mendaftar boleh mendapatkan borang dengan harga RM2 sekeping bermula 5 November di pusat-pusat pendaftaran iaitu lantai bawah bangunan tambahan Kementerian Halih wal Gama, Jalan Dewan Majlis Merakas, Pejabat Halih wal Gama Daerah Blaid, Pejabat Halih wal Gama Daerah Tutong dan Pejabat Halih wal Gama Daerah Temburong. Waktu operasi pendaftaran ialah hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu kecuali hari kelepasan awam dari pukul 8.30 pagi hingga 11.30 pagi dan 2 petang hingga 3.30 petang. Orang ramai yang hadir mendaftar dinasihatkan mematuhi garis pandu terkini yang ditetapkan Kementerian Kesihatan dalam langkah-langkah membendung wabak COVID-19. Orang ramai dinasihatkan agar sentiasa mematuhi mana-mana perundangan di negara ini dan menghindari dari melakukan kegiatan-kegiatan penyeludupan atau membawa masuk dan keluar barang-barang tegahan dan larangan kastam. Peringatan itu dikeluarkan susulan beberapa kesalahan didapati semasa Jabatan Kastam dan Eksais Diraja JKED melalui bahagian penguatkuasa undang-undang menjalankan gerakan operasi di 2 tempat berasingan. Dalam operasi yang dijalankan di Kampung Bolkiah B pada 26 Oktober lalu, JKED berjaya merampas 1,444 kartun rokok pelbagai jenis, 177 botol dan 144 tin minuman keras pelbagai jenis. Sementara dalam operasi yang dijalankan di Pos Kawalan Sungai Tujuh, JKED menahan 2 pekerja asing atas kesalahan cuba menyeludup masuk barang-barang tegahan kastam. Hasil pemeriksaan menemukan 66 kartun rokok pelbagai jenis dan 24 botol minuman keras yang disembunyikan di dalam kenderaan. Kesemua barang-barang terbabit dirampas dan individu-individu terlibat dibawa ke Pejabat Penguatkuasaan Undang-Undang bagi siasatan lanjut. Separuh jalan di Lebuh Raya Sultan Hasrul Bolkiah berdekatan simpang menuju Madang Kompleks Hala Sungai Akar akan ditutup sementara esok 4 November 2022. Penutupan akan bermula pada pukul 7.30 pagi hingga 5.30 petang tertakluk kepada cuaca. Jabatan Kerja Raya JKR Kementerian Pembangunan dalam siaran akhbarnya maklumkan penutupan tersebut adalah bagi kerja-kerja pembaikan jalan raya yang rosak dan pemasangan subsoil drain di jalan berkenaan. Sehubungan itu, JKR mengingatkan pengguna jalan raya agar mengambil langkah berhati-hati apabila melalui kawasan tersebut dan mematuhi tanda-tanda lalu lintas serta mematuhi had laju yang dibenarkan. Sebarang aduan hubungi talian Darussalam 123 atau WhatsApp 8333 123 atau email pro@pwd.gov.bn.